Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka min ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ini kali yang kelima jemaah sekalian. Gangguan. Cuba yang ini saya live di page Farid Abu Aulia di FB saya, dan kita share di surau An-Nur. Saya tak tahu kenapa bertembus selama ni. Sebelum ni okey je kita buat serentak live pakai page di surau An-Nur. Tapi kali ni tak apa, begitulah. Allah nak bagi kita belajar macam mana kita nak berhadapan dengan gangguan. Pertama, bila kita berhadapan dengan gangguan, kita jangan berganjak. Jangan berganjak. Jangan kita nak mengalah. Jangan kita nak berhenti. Tak boleh lah macam ni, berhenti contoh. Ataupun kita terkesan dengan gangguan, menyebabkan kita terganggu. Mulalah kita nak menyalahkan. Biasanya bila ada dah boleh komen aja berarti. Sebab saya live di page di FB saya Farid Abu Aulia. Yang tadi saya live di page FB Surah An-Nur. Jadi ni saya share saja di page. Saya share saja di page di FB Surah An-Nur fasa 3A Sembasatan. Jadi apa pun kita tak boleh berhenti daripada kebaikan yang kita nak lakukan kalau ada gangguan. Baik, pagi ni kita nak bincang tadi daripada start pukul 7 tadi sebelum 6.50 tadi Mas Glenn, 6.50 tadi sampai sekarang 7.30. Nampak tidak? Namun tak apa, insya-Allah Allah dah kira dah amalan tu. Kita kena tak boleh berhenti. Kita kena teruskan juga. Kita tak boleh tak boleh live, tak payahlah contoh kan. Tak boleh. Kita kena cari jalan juga untuk atasi gangguan yang ada. Gangguan-gangguan tu ada, dia buat kita terganggu, untuk kita berhenti atau teruskan. Nak berhenti atau teruskan. Di saat gangguan itu bertujuan untuk memberhentikan kita daripada kebaikan, maka kita kena berusaha untuk atasi gangguan itu agar kita tak berhenti daripada melakukan kebaikan. Ada orang kadang-kadang kita nak berubah jadi baik, kan? Kita nak berubah jadi baik. Ada orang nak cuba berhentikan kita berubah jadi baik dengan membuka perbahasan-perbahasan kita yang dulu. Sebagai contoh, ada kejahatan kita dulu mungkinlah, yelah kita bukan tiba-tiba baik kan, kita belajar nak jadi baik. Kemudian dibukakan itu atas sebab ketidakpuasan yang berlaku. Dia cuba untuk berhentikan kita daripada melakukan kebaikan. Walhal salah begitu. Walaupun pada masa sama kita buat keburukan, kemudian kita ganti dengan kebaikan, keburukan, kebaikan, keburukan, kebaikan. Begitulah norma hidup kita jemaah sekalian. Jangan berhenti daripada melakukan kebaikan. Walaupun ada gangguan, ada ancaman untuk memberhentikan kita daripada untuk melakukan kebaikan. Berubah surrounding, berubah keadaan, berubah kenalan, berubah. Sehingga kadang-kadang kita rasa kita bersendirian, berseorangan sebagai contoh. Tidak jemaah sekalian. Tidak. Sebenarnya bila kita nak menuju kepada jalan kebaikan, sesungguhnya Allah SWT itulah yang sebenarnya peneman setia. Wa kafa billahi syahida. Tinggal lagi kita kena faham perjalanan kita. Kita kena jelas perjalanan kita.
kan. Begitulah gangguan ni. Nampak, cari jalan, live lagi, live lagi sampai matlamat kita tercapai. Tak boleh kok ni kok sini, kata. Itu kata kita kena teruskan untuk atasi segala permasalahan yang berlaku, jemaah sekalian. Alhamdulillah. Baik, dalam kita membincangkan ancaman ni, tajuk pun tak sempat nak tulis ni. dah relax, tajuk tak tulis. Tajuk perbahasan kita ni adalah ancaman pemikiran terhadap akidah. Besar ni ancaman pemikiran ni, hati-hati. Sebab pemikiran ni mampu menyebabkan akidah yang terbina dengan baik, mampu menyebabkan dia jadi terpesong. Pemikiran ni. Sebagai contoh kita lihat kepada kehidupan. Hati ni Allah dah bagi kasih sayang. Hati Allah dah tiupkan kasih sayang. Hati Allah dah bagi kasih sayang. Kemudian kerana ada prasangka buruk menyebabkan sayang yang Allah telah tiupkan itu dalam hati kita ni. Katalah suami isteri, Allah tiupkan waja'alna, Allah jadikan mawaddatan warahmah bainahum, mawaddatan warahmah, waja'alna bainahum mawaddatan warahmah. Allah dah jadikan di antara kamu kedua mawaddah warahmah. Tetapi kenapa boleh berubah? Kenapa boleh berubah kasih sayang itu? Sebenarnya bukan berubah. Allah kata dalam surah Ar-Rum ayat 30, fitrah itu tak berubah, kasih sayang itu tidak berubah, tetapi ianya terancam. Ada ancaman yang mengganggu fitrah yang baik, suci itu, akidah yang bersih itu terganggu disebabkan oleh gangguan-gangguan yang mampu mempengaruhi fitrah itu. Bahkan Nabi kata, anak itu dilahirkan fitrah suci, kemudian mak ayah dia lah yang mencorakkan Yahudi atau Nasara. Dialah mak yang mencorakkan. Bermaksud asalnya cinta kasih itu suci, mas sekalian. Namun kerana ancaman yang berlaku dan kita tak sedar apakah bentuk ancaman itu, kita tak tahu bagaimana rupa bentuk ancaman itu, menyebabkan perlahan-lahan yang suci, yang bersih itu dikotori. Sebab tu kita kena ada sentiasa duduk di dalam muzakarah, duduk di dalam majlis ilmu. Sebab nak mensucikan, membersihkan, ia mesti dengan perbahasan, dengan ilmu. Ilmu ni akan memberikan kita faham. Apatah lagi ilmu yang membawa kepada perbahasan yang menjurus kepada akidah. Sebab tu penting. Dan begitulah kita asal. Yang mana kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf 176, silap saya 176 Al-A'raf. Yang mana alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita semua manusia ni telah Allah ambil penyaksian tentang bagaimana nak mengesahkan Allah Ta'ala. Namun apabila Allah taklifkan kita bertanggungjawabkan manusia itu, Allah bagi akal, Allah bagi pemikiran, bagi kehidupan, akhirnya berlaku. Di sinilah ujian. Allah uji kita untuk melihat bagaimana siapa yang ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalannya. Terbaik amalan itu adalah dengan bagaimana kita mengesahkan Allah. Itu nombor satu amalan yang utama. Amalan yang utama itulah untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. La tusyrik billah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bermulanya bagaimana kita nak menjaga kehidupan kita, pemikiran kita. Baik, maka di sini ada ancaman. Pertama kita sedang bincangkan adalah antara ancaman pemikiran yang menyebabkan Islam yang bermula, yang telah sedia suci, bersih ni terganggu disebabkan oleh corak pemikiran yang terancam dengan Islam liberal. Ini salah satu. Ini banyak ni. Islam plural, sekular. Lepas tu kita cerita banyak ancaman-ancaman pemikiran. Ajaran-ajaran bahasa mudah, ajaran sesat lah. Ajaran sesat. Pemikiran sesat. Yang menyebabkan Islam yang bermula tu elok, tiba boleh berubah. Ini boleh rosak. Ini kita kena hati-hati. Maka di sini antara perkara yang berlaku, yang berlaku yang dikategorikan sebagai Islam liberal, iaitu kebebasan di dalam Islam. Ciri pertama dia apa dia? Manhaj, dipanggil manhaj Islam liberal. Dia mengakui Islam tu benar. Dia kata Islam tu benar. Ini orang Islam ni.
orang Islam ni jemaah sekalian. Tapi dia terkesan dengan corak pemikiran yang liberal. Dia kata apa? Islam adalah agama yang benar. Namun pada waktu yang sama, aliran Islam liberal berpendapat semua agama selain Islam juga adalah benar. Bermaksud dia tak boleh nak buat klaim. Dia kata setiap agama yang mendakwa agamanya sahajalah yang betul. Maksud mana-mana agama, dia kata mana-mana agama yang klaim yang dia sahaja yang betul, maka agama tu salah. Termasuklah Islam. Islam klaim Islam ni agama yang benar. Memang kita saja yang benar. Sebab Allah kata inna dina indallahil Islam. Jadi kita buat klaim lah agama Islam saja yang benar. Mereka beranggapan mana-mana agama yang buat klaim bahawa dia saja yang benar, maka itu agama yang salah. Tak keharu tu kan. Satu. Kedua, dia kata mana-mana agama yang membawa kepada konsep ketuhanan, itu semua agama yang membawa kebaikan. Semua agama benar, kata. Itu relatif. Tinggal cara saja yang berbeza. Tapi matlamat semua menuju Tuhan yang sama. Dia nak pergi kepada ciri-ciri apa ni? Ciri-ciri pluralisme. Pluralisme. Dia nak samakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat manhaj Islam liberal ni terhadap Al-Quran. Tadi terhadap pandangan Islam. Hati-hati. Hati-hati bila ada serangan pemikiran ataupun cuba berborak dengan kita, dia kata apa? Kita ni ialah Islam tu benar, tapi yang lain pun benar juga. Hati-hati. Hati-hati. Dan kalau dia ada perbahasan mengatakan jangan mengaku kita ni yang benar, yang lain pun benar, bermaksud ada unsur untuk menyamakan. Lalu dia pun berfikir secara logik. Hati-hati. Logik ni dia sangka logik padahal tak logik pun. Pemikiran-pemikiran ni yang diasaskan dengan liberal ni, dia claim, dia claim diri dia bawa, dia menyatakan bahawa mereka ni golongan rasional. Dia kata walhal kalau kita rujuk balik, memang tak rasional pun, cara dia berfikir tu tak rasional sebenarnya. Khair. Jadi sebenarnya yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua, kalau kita lihat bagaimana tanggapan terhadap Al-Quran pula. Islam liberal ni tengok pada Al-Quran pula, dia kata apa? Okey, baik. Pada Al-Quran pula jemaah sekalian, dia kata Islam liberal membahagikan wahyu kepada dua bahagian. Dia bagi dua bahagian, iaitu wahyu bertulis dan wahyu tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah Al-Quran semata-mata, dan wahyu tidak bertulis adalah akal, kerana akal lah yang menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan, konteks dan suasana zaman. Maka Al-Quran adalah sesuatu yang hanya bersifat menerangkan tujuan-tujuan agama, manakala akal manusia lah yang menyesuaikan selari dengan konteks zaman. Oleh itu mereka meminda hukum potong tangan kepada pencuri, sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat 38, kepada membentuk hukuman yang seperti hukuman penjara agar bersesuaian dan selari dengan peradaban manusia, dengan alasan kononnya untuk memajukan umat Islam. Makna kata yang kedua tentang Al-Quran, dia attack Al-Quran pula. Tadi pada agama Islam tu, maknanya agama yang benar tak boleh pakai. Jangan pakai klaim Islam agama yang benar. Kalau nak klaim benar pun kena akui yang lain benar. Sebab tu ni sekarang ancaman ni. Kita nak ngaku, nak kata kita Islam benar, nanti golongan lain kata bangkit. Jangan. Kami pun benar. Sudah. Dia ancaman yang berlaku. Yang kedua adalah tentang Al-Quran. Dia kata yang pertama, wahyu ni terbagi pada dua, yang bertulis, yang tidak bertulis. Yang pertama bertulis, betul dah yang bertulis sama Safdar kata. Yang kedua yang tak bertulis, akal katanya. Ini golongan-golongan ni dia sebenarnya begini. Dia nak bawa dalam halus, dalam pergerakan depa dengan halusnya nak masuk kepada akhirnya bersandar kepada akal semata-mata. Dia kata Al-Quran ni dia ayat yang bertulis, dia kata yang bertulis itu hanya konteks kepada satu tujuan agama. Tetapi nak menterjemahkan dia kena guna akal katanya. Betul, nampak macam betul guna. Betul lah kau tak berfikir, tapi masalahnya mereka ada takwil sendiri.
Mereka memiliki takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran Islam yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan memang kaedah Al-Quran itu memang ada pemikiran berbahasa tentang akli, nakli wa nakli. Nakli wa akli. Memang ada gabungan. Namun di sini dia cuba untuk meletakkan akli lah yang mengkontrol, yang mengawal, yang memandu nakli. Salah. Sepatutnya nakli, yakni Al-Quran yang memandu akli. Ini tidak, terbalik. Dia terbalik. Akal yang memandu nakal, akal yang memandu Al-Quran. Patutnya Al-Quran yang memandu akal. Sebab dia dah letakkan bahawasanya wahyu ni ada dua, wahyu bertulis, wahyu tidak bertulis. Kemudian dia wujudlah kaedah-kaedah pentakwilan sendiri. Sebagai contoh, dia kata apa? Hasilnya lahirlah pandangan bahawa malaikat dan syaitan tidak wujud sebagai makhluk, melainkan ialah sikap baik dan buruk yang wujud saling bertentangan dengan jiwa manusia. Ini antaranya dia kata apa? Malaikat ni tak wujud, syaitan ni tak wujud, dia hanya sikap saja. Dia kata sikap manusia saja, yang baik dan buruk, katanya. Ini hasil pemikiran mereka. Dan dia kata juga syurga dan neraka tidak wujud, melainkan ianya adalah kesan psikologi, kegembiraan dan kesedihan manusia. Hari akhirat tidak wujud, melainkan ia adalah fasa manusia untuk berubah dari satu tingkatan ke tingkatan yang lebih matang dan sempurna. Cerita Al-Quran tentang Rasul dan Nabi terdahulu hanyalah strategi dakwah bagi menjamin keberkesanan dakwah. Keimanan kepada qada dan qadar serta takdir tidak wujud, melainkan ianya hanyalah salah tafsir umat terdahulu terhadap teks-teks Al-Quran. Mempercayai malaikat, syurga, neraka, hari akhirat, cerita umat terdahulu serta takdir secara zahir hanyalah tahyul yang menghalang kemajuan umat Islam. Semua pentakwilan di atas merupakan antara doktrin dan kefahaman yang sesat dan bercanggah dengan Islam. Dia kalau dah tak percaya hari akhirat, dia dah hilang iman dah. Kerana syarat iman, rukun iman kan man amana billah wal yaumil akhir, percaya pada hari akhirat. Dia tak percaya. Tak percaya pada malaikat. Tak percaya pada kewujudan malaikat. Al-Quran pun tadi dia dah giu dah tentang kewujudan. Dia cakap wujud ni bukannya dengan Al-Quran saja, dia ada ni. Dia cuba takwil, dia cuba rasionalkan. Ni kata konon rasional. Contoh syurga neraka. Tak, sebenarnya syurga neraka ni adalah satu pendekatan. Dia buat pendekatan untuk kita bahawasanya berubah satu tingkatan ke tingkatan yang baik. Akhirat tu pengakhiran lah, bukannya akhirat di hari sana. Nampak. Yang lama, lelas sekali kita tak ikutlah. Sedangkan perbahasan kita ni menuju pada syurga atau neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Azab api neraka tu, api neraka lah. Ingat lagi pada seorang kata kiamat ni tak ada. Dah jumpa dah orang macam tu ya. Apa wanita? Itulah. Memang ada jemaah sekalian. Apa yang kita bincangkan ni adalah hasil daripada kajian kehidupan terhadap ancaman-ancaman pemikiran yang sehingga menyebabkan terganggunya iman, akidah yang telah terbina dengan baik. Dan nak pula di akhir zaman ni. Di akhir zaman lagi macam-macam. Lagi macam-macam jemaah sekalian. Baik, itu yang kedua, iaitu terhadap Al-Quran. Bermaksud mereka berpendapat Al-Quran yang bertulis ini dia perlu dirasionalkan. Dia perlu dirasionalkan. Tapi tak rasional pun. Bahasa rasional ni mereka beranggapan gitu, dia bersangka. Contoh tadi, kalau main syurga neraka bila nak maju katanya. Jangan cerita syurga neraka, kita kena ceritalah kemajuan katanya. Dia anggap syurga neraka tu satu benda yang ortodok, yang satu yang kolot. Sebab tu setengah-setengah tu, hati-hati. Dia cuba untuk memodernisasikan Islam dengan mengubah konteks pengisian Islam itu sendiri, sehingga Islam itu dirubah dalam konteks yang melihatkan kepada kemajuan, tetapi bukan kemajuan, itu kebendaan. Tak maju ni bukan semesti kena ada benda kan. Maju ni cari contoh
attitude, sikap kita yang mana tidak membawa kepada sifat-sifat kerosakan, kebinatangan. Apa yang dikira majunya bangunan pencakar langit, tetapi dia punya akhlak ya wa na'udzubillah min zalik. Kemajuan banyak tapi hidup macam mana? Ni yang berlaku. Banyak kes-kes yang mengejar kepada kemajuan tapi hidup tak keruan. Konon-kononnya lah kan. Akhirnya kalau dia beri pilihan nak maju ke nak agama, akhirnya dia akan pilih maju. Dia ingat maju tu akan memberikan nafas baru kepada agama. Tidak. Sebenarnya agama lah yang memajukan kita. Sebab agama mengajar kita berfikir terus ke depan. Malah ke depan bukan sekadar berhenti kat dunia. Kita disuruh untuk berfikir tentang kesan di akhirat sana. Walhal akhirat inilah yang mendidik kita untuk jadi profesional. Sebab kita tak nak kerja hengki-pengki. Kita tak nak kerja yang habis kat sini. Sebab setiap pekerjaan, perbuatan yang kita lakukan, akhirnya kita berfikir bahawa ni nanti kena tanya ni. Semua benda akan ditanya. Bila semua benda akan ditanya, maka kita akan buat dengan serius. Sebab yang akan tanya adalah pencipta kita. Dan semua perkara yang kita lakukan nampak, dilihat, direkod, dirakam, dan akan ditayangkan sebaik semula dengan sempurna. Tak ada yang tertinggal. Jadi kalau kita yakin dengan perkara itu, adakah kita nak main-main dengan hidup kita? Tidak, jemaah sekalian. Orang yang tidak yakin dengan kewujudan hari pembalasan, hari kebangkitan, yang tak yakin dengan bahawa hidupnya sedang diperhatikan oleh Yang Maha Mencipta, maka dia akan buat kerja sambil lewa. Dia akan mula menyelinap. Dia akan mula, orang kata apa, ada hidden agenda. Dia tak tahu, Allah tahu kan. Cuba kalau kita yakin yang Allah tahu niat kita, perbuatan kita, walaupun orang lain tak tahu. Jadi kita takkan berani buat belakang-belakang. Tak berani cakap belakang-belakang. Sebab apa? Allah dengar. Sebenarnya sifat akhirat itu sendiri menyelamatkan kita daripada sifat talam dua muka, two face. Depan baik, belakang buruk. Kita akan terselamat daripada sifat itu. Mereka yang liberal ini cuba untuk membelakangkan perbahasan akhirat, mengatakan kolot, walhal mereka nanti yang akan kolot. Sebab membelakangkan perbahasan tentang akhirat menyebabkan dia akan ada satu perangai yang tidak bertamadun nanti. Dia ada satu sifat kerakusan. Dia rakus. Siapa yang memantau dia? Siapa yang mantau dia? Tak ada. Bila tak ada siapa mantau, hidup tak ada pemantauan, apa yang berlaku jemaah sekalian? Kerosakan lah. Bila tak ada pemantauan, berlakulah kerosakan. Ini yang berlaku jemaah sekalian. Kan? Batunya kita kena dalami. Bagusnya ada pemantauan. Bagusnya ada perkara-perkara yang membawa kita perbincangan akhirat. Baik. Seterusnya jemaah sekalian. Seterusnya, manhaj Islam liberal terhadap Nabi. Tadi apa? Yang pertama tentang Islam, pandangan dia tentang agama Islam. Yang kedua, pandangan dia tentang Al-Quran. Yang ketiga, pandangan tentang Nabi. Baik. Mereka beranggapan bahawa sifat nubuah yang dimiliki oleh Rasulullah hanyalah kemampuan seseorang, kemampuan seorang manusia biasa untuk memimpin manusia yang lain. Oleh itu, sesiapa saja yang boleh memimpin, boleh mengambil alih sifat nubuah, seumpama Rasulullah SAW dalam memimpin manusia ke arah baik. Dia kata sifat nubuah Nabi ni, antaranya sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh, dan sifat khusus Nabi ni, dia ada ciri kepimpinan. Ciri kepimpinan. Dia kata, dan kepimpinan ni boleh ada pada siapa-siapa. Dan sebab itu jemaah sekalian, tidak heran golongan-golongan begini lain sekali klaim dia lah Nabi. Dia nak mengaku sebenarnya dia nak juga jadi Nabi katanya. Peribadi Rasulullah SAW hanyalah sebagai manusia biasa yang tidak lebih dari itu. Cara dia meletakkan manusia biasa dan dia menyamakan pun dah salah dah. Memang contoh, ia manusia biasa tapi bukan biasa-biasa. Itu tagline dia. Nabi SAW manusia biasa tapi Nabi bukan biasa-biasa. Nabi luar biasa. Biasanya Nabi itu, tetapi biasa kepada membawa luar biasa. Oleh itu kita dapati mereka sering mengkritik Rasulullah SAW dan menuduh dengan berbagai tuduhan. Sebab itu mereka berani menuduh, antaranya tentang Nabi kuat seks, na'udzubillah min zalik. Ini kenyataan ni memang mereka kata. Dan memiliki banyak perempuan simpanan. Ni kata. Sebab itu
pemikiran yang memandang negatif kepada syariat Islam, sebagai contoh ta'adud poligami. Ini daripada doktrin pemikiran Islam liberal sebenarnya. Dia kata apa? Bila kita dia melihat manusia biasa, Nabi manusia biasa. Bila Nabi bersyariat dengan syariat ta'adud poligami, maka dia kritik Nabi lah. Sebab itu bermulanya kritikan terhadap syariat ini. Apabila kita setengah-setengah itu, Islam liberal ini ada berani mengkritik Nabi, walaupun Nabi itu maksum. Sunnah baginda hanya relevan pada masyarakat Arab zaman baginda, yang tidak sesuai untuk dipraktikkan pada zaman ni. Dia kata sunnah Nabi tak sesuai zaman sekarang, tak boleh. Antaranya contoh berjanggut. Dia tengok berjanggut, dia kata militan lah, apalah. Bersugi sebagai contoh. Memakai serban, jubah dan sebagainya. Dia katakan pakaian orang Arab. Walhal apa yang Nabi pakai, tak kisahlah asalnya daripada, memang Nabi Arabian, Nabi itu orang Arab. Tapi ketika Nabi dah pakai, maka kita itibak dengan Nabi, bukan dengan orang Arab. Kita tak ikut orang Arab, kita ikut Nabi lah. Walaupun orang Arab pakai jubah, pakai serban, pakai contoh kan. Tapi kita ikut Nabi lah. Secara literal, secara zahirnya, bila Nabi dah pakai, Nabi dah terjemahkan, kita itibak dengan Nabi. Tapi liberal tidak. Dia anggap itu zaman pakaian zaman dulu katanya. Dia konsep liberal ni, mas sekalian, Islam liberal ni, dia suka untuk downgrade amalan-amalan Islam. Dia akan kata, sebab dia punya tagline dia punya intipati kepada liberal itu sendiri adalah kebebasan. Dia tak nak terikat dengan apatah lagi kalau dikaitkan dengan zaman dulu kata. Zaman dulu ni ortodok. Ini kita maju ke depan katanya. Dia kata macam tu mas sekalian. Apabila mindanya tertutup, ia akan menutup pintu-pintu kejayaan yang lain. Mereka juga menganggap peristiwa-peristiwa kemukjizatan, mukjizat Rasul itu sebagai kisah dan cerita yang tiada dan dibesar-besarkan oleh orang selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Sebagai contoh Isra' Mi'raj. Sebab tu ada golongan dia Islam, tapi bila Isra' Mi'raj, dia konak kot lain. Dia kata mimpi lah, Nabi sebenarnya tak datang, sebenarnya Nabi bermimpi. Nampak? Konsep liberal nak downgrade orang betul. Dia, kalau kita lihat, hati-hati. Dia downgrade kan amalan. Contoh jadi isteri solehah, downgrade. Isi duduk rumah sebagai contoh, di downgrade-nya. Downgrade, padahal isteri itu sebaik-baik. Nabi kata, dan Allah berkata sebaik-baik tempat di rumah. Kalau nak keluar tu kena ada sebab. Sebab, orang kata apa? Sebab-sebabnya khas. Jadi selamanya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia puan roh. Dia cuba nak rasionalkan benda tu. Walhal ia apabila sudah menjadi syariat, membawa kepada yang mana apa saja yang menjaga kemuliaan wanita. Wajah pun kalau ikutkan membawa kepada fitnah kan. Kecuali beribadah saja. Solat, tawaf contoh kan. Dia pun guna dalil tu. Tawaf buka. Memanglah. Bila berhadapan dengan Allah je orang tak terganggu nafsu. Jangan. Walaupun muka ni tidak aurat, tapi dia muka wanita tidak aurat, tapi ada syahwat. Wanita ni sifat dia penuh dengan syahwat, hubus syahwat. Ujung rambut, ujung kaki. Silap lagi pula yang bertutup pun orang menengok. Macam mana rupa dia? Ini mesti cantik ni. Macam mana rupa? Lagi tutup, lagi orang nak selak. Macam mana? Yang menyelak, yang tak bertutup lantuk. Itu orang kata begini. Dah ada, kita layan je lah. Yang bertutup tu pula lagi orang nak. Macam mana ya? Bayang. Syahwat. Apa saja nak menjaga syahwat, nak memelihara daripada tu, itu semua syiar Islam. Janganlah kita nak kolot dengan dia. Kita dia menyangka, alah takkan tengok muka dia bersyahwat, kamu kata. Kamu bukan cipta manusia. Allah yang cipta manusia. Ketika Allah kata manusia ni, terutama
terutama wanita, dihiasi wanita itu dengan syahwat. Syahwat ni benda yang boleh naikkan gairah. Hati-hati. Begitu juga dengan lelaki, sama lah muka. Pada muka lah akan timbulnya dari mata turun ke hati. Takkan orang tengok kaki pula. Orang tengok kaki kan, tak jadi, orang tengok muka lah. Jadi syahwat memanglah bukan aurat, tapi tetap syahwat. Syahwat tu jagalah. Tutup lah. Boleh tutup, tutup. Masalah. Walaupun tidak wajib. Baik. Yang seterusnya, terhadap hadis. Terhadap hadis. Tadi terhadap Nabi. Jadi memang dia serang Nabi ni. Dilihat Nabi ni hanya manusia biasa, sifat kepimpinan. Sifat kepimpinan itu boleh ada pada manusia lain katanya. Kemudian Nabi ini cerita-cerita yang dulu Isra' Mi'raj ke apa ke tu, semua cerita-cerita yang dibesar-besarkan saja. Dan ini masuk bila dia dah anggap Nabi manusia biasa. Jadi apa yang berlaku tu boleh dipertikai, kerana itu asas dia kat situ. Asas dia kat situ. Baik. Manhaj Islam ni tak ada hadis. Ni hadis pula. Bila dah boleh kritik Nabi, mana akan kritik hadis. Islam ni mempunyai manhaj tersendiri dan memahami mentafsirkan hadis, termasuklah hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis sahih pun dia akan cuba pertikaikan. Antaranya dia kata apa? Hadis-hadis tersebut tidak berasal daripada Rasulullah SAW. Ia adalah ciptaan orang-orang yang ingin menjaga dan memanfaatkan kepentingan diri mereka. Itu yang pertama. Dia kata hadis ni bukan Nabi-Nabi, di antara orang yang nak jaga kepentingan. Yang kedua, ada hadis yang benar hanyalah yang bersifat mutawatir. Manakala hadis yang ahad bersifat sama-sama dan tidak dituntut untuk berpegang kepadanya. Dia terima hadis tapi dia memilih-milih. Dia ikut dia lah. Yang mutawatir, yang diriwayatkan banyak kali baru boleh. Yang ahad tak boleh katanya. Hadis-hadis mutawatir, kebenaran hanya dalam konteks kehidupan masyarakat Arab pada zaman Rasulullah saja, ia tidak relevan. Dia terima hadis tu yang mutawatir ni. Mutawatir maksud dah diriwayatkan banyak kali oleh para sahabat. Dia kata apa? Walaupun kita terima, tapi konteks hadis itu sesuai untuk Nabi je. Zaman Nabi, zaman kita tak sesuai. Pula dah katanya. Hadis-hadis tentang azab kubur, suasana hari akhirat, Isra' Mi'raj, Dajjal, penurunan Nabi Isa, fitnah-fitnah zaman dan sebagainya hanya cerita rekaan para perawi hadis saja. Pada hakikatnya ialah cerita-cerita tahyul. Ada hadis tentang hari kiamat, Isra' Mi'raj. Dia kata apa? Itu tahyul semata-mata. Kesilapan paling besar yang dilakukan oleh para imam hadis ialah di mana mereka hanya menekankan kepada perawi hadis dan tidak kepada matan hadis. Sekiranya mereka memati kepada matan hadis, jadi mereka tidak masukkan ke dalam kitab-kitab mereka cerita-cerita tahyul. Dia kata pula. Kau muda lagi tak apalah, dah berumur ni orang tak mau tengok. Itu kata Puan Anis kan. Kita ni bukan cerita manusia. Siapa kata tengok berumur dah tak ada apa? Kita yang kata macam itu. Jangan. Sebab kita ni kena faham, kita bukan mencipta manusia. Kalau Allah yang mencipta manusia, Allah ikut je lah. Jangan kata dah tua tak ada apa-apa lah. Kalau tak ada apa-apa, tak ada lah. Okey, ni ayat ni nak menjawab ni. Allah jadikan ada golongan wanita-wanita telah berusia diperkosa. Nak cakap apa? Oleh orang muda. Tak adalah yang memperkosa tu orang berusia juga. Orang muda. Dia macam ni. Orang berusia lelaki, dia perkosa lah orang muda perempuan. Jarang dia perkosa orang berusia pula. Tapi wanita berusia boleh diperkosa oleh orang muda, lelaki. Kenapa Ustaz orang lelaki muda tak ada cari yang muda ke Ustaz? Dia begini. Kita tolak. Tapi kalau dia tak faham agama Islam, tak ada iman ni, ingat dia ada nafsu. Nafsu tak kira tu muda. Kalau lah lelaki itu muda dan dia bernafsu,
Dia tak kira tu muda. Dia belasah je, itu bahasa mudah. Dia terbaliklah. Yang berusia lelaki, dia akan mengerjakan yang muda wanita. Sebab tu kadang-kadang ada bayi. Bayi pun ada. Dengar, buka cerita-cerita yang dipanggil songsang ni. Na'udzubillah min zalik. Ya, budak-budak, kanak-kanak umur 12 tahun, bawah 12 tahun kena perkosa. Allahu Akbar. Kadang sampai meninggal pun ada kawan tu dia kerja kan. Jangan apa. Dia terbalik dia tak kira. Ingat, wanita berusia ancaman lelaki muda. Wanita muda ancaman lelaki berusia. Ni kerana bernafsu ni. Sebab tu Allah yang kata. Jadi jangan ambil mudah lah. Nafsu tak kira. Nafsu ni tak kira tu muda dan dia berlaki lah. Laki. Sebab dia akan tengok wanita kan. Laki yang tengok wanita. Dia tengok wanita dia tak kira. Dalam pula laki yang muda. Laki muda. Dia tak kira. Baik mas sekalian. Baik. Jadi itulah dia tentang hadis. Dan kita berhenti setakat tu dulu. Nanti kita sambung lain insyaAllah daripada sila akan datang. Dia ada lagi perbincangan tentang bagaimana pandangan Islam liberal terhadap ilmu Islam, terhadap hukum-hukum fiqh. Lepas tu bagaimana Islam liberal ni didoktrinkan dalam pemikiran umat Islam. Nafsu betul, ilmu pun nafsu tak kenal. Nafsu ni kenal siapa? Kenal Allah. Sebab tu nafsu ni perlu ditundukkan dengan perbahasan tentang Allah, baru dia akan tunduk. Wallahu a'lam bishawab sekalian. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita dalam jalan kebaikan insya-Allah. Umur 80 tahun pun boleh melahirkan lagi. Itu kuasa Allah kan. Kalau sebab tu jangan kita gatai mulut kata dah tua dah tak ada, ataupun kalau boleh lahir sebab pandai jaga dah. Ini sebab Allah bagi. Hidup mati lahir ni semua kekuasaan Allah. Jadi tak sah kita nisbah kepada diri atau bahasa mudah perasan lah. Jangan perasan diri muda lah, perasan dia. Sebenarnya kita semua dikuasai oleh kekuasaan, di bawah takluk kekuasaan Allah. Itu kena fahamnya, itu selesai lah. Wallahu alam. Jadi insyaAllah itu saja. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allah terus istiqomahkan kita dalam pengajian. Hari Jumaat ni banyakkan selawat dan salam kata juga mulia Nabi Muhammad SAW. Dan insyaAllah ambil peluang di hari Jumaat ni, penghujung hari yakni ba'da asar, selepas asar dan sebelum maghrib, waktu mustajab doa, ambil peluang insyaAllah. Doakan mudah-mudahan Allah selamatkan saudara kita di Palestin, di Gaza. Allah bebaskan cengkaman Baitul Maqdis di bawah cengkaman Zionis itu. Dan Allah bantu kita untuk terus istiqamah iman di akhir zaman insya-Allah. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul as. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu alam bisawab. Takbir. Allahu akbar.